Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Isra atau dikenali dengan nama surah Bani Israel, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15, sambungan kita ayat yang ke-73. Ayat 73, tafsir pimpinan Jawi, muka surat 568. Di mana dalam kisah kita ini, iaitulah bagaimana puak-puak kafir cuba nak memesongkan Nabi SAW dan cuba nak mengeluarkan Nabi SAW dari Mekah. Dia 2-3 percubaan lah. Di antara percubaan dia nak pesongkan wahyu yang Nabi terima supaya ditafsir dengan cara yang salah, ataupun mereka berusaha untuk mengeluarkan Nabi SAW dari bumi Mekah. Ini di antara isi perbincangan kita pada ayat yang kita nak baca ini, insya-Allah. Baik, kita baca ayat dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa in kaadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhaynaa ilayka litaftariya 'alaynaa ghayrah wa idzan lattakhadhuuka khaliilaa ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. Ayat ini seperti yang saya sebut di awal tadi. Tengok ayat 73. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Dan sesungguhnya nyaris-nyaris mereka dapat memesongkanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang kami telah wahyukan kepadamu, supaya engkau ada-adakan atas nama kami perkara-perkara yang lain. Maknanya percubaan puak kafir mari nak pesongkan Nabi supaya salah faham dengan ajaran yang diterimanya itu. Itu percubaan. Mereka orang kafir nak cubalah kan. Tapi kita yakin dan percaya Allah Ta'ala jaga Nabi dia, Allah Ta'ala jaga Al-Quran dia, dan tidak akan berlaku perkara yang tersebut. Tapi kalau terjadi, andainya terjadi, ini dikira andainya terjadi, wa idzal lattakhazuka khalila, dan kalau engkau melakukan yang demikian, barulah mereka menjadikan engkau sahabat karibnya. Jadi sahabat karib lah. Tengok nota di bawah 664. Sepuak dari kaum Arab musyrik telah menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka akan memeluk Islam dengan syarat supaya mereka dibenarkan melakukan beberapa perkara yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Dia panggil satu perundingan lah. Aku boleh ikut Muhammad
kita kata sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu kena beri ruang lah, kelonggaran, toleransi bahasa sekarang ni, toleransi kepada kita. Tetapi dengan pertolongan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terselamat daripada dipengaruhi oleh mereka. Tak mungkin berlaku sedemikian. Maka itu yang dicuba oleh puak-puak kafir. Cuba apa? Cuba nak khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok munasabah ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Allah SWT telah menghitung, menyebut beberapa nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan kepada hamba-hamba dia, dan nikmat boleh mencari rezeki di lautan dan di daratan, dan zaman kita ni di udara boleh lagi. Maka diikuti dengan Allah Ta'ala sebut darajat di akhirat, kan? Kemudian Allah Ta'ala sebut keadaan orang-orang suada, orang-orang yang berbahagia, ambil di mana. Kemudian Allah Ta'ala ikuti lagi ayat ini dengan memberi peringatan kepada orang-orang yang bahagia. Jangan terpedaya, jangan terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan yang sesat. Kerana kata-kata mereka, ucapan mereka mengandungi tipu daya, makar dan talbis, pemutar belik yang begitu dahsyat. Maka Allah Ta'ala peringatkan di sini, sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaik ay wa qad qaraba kuffaru qaumik. Hampir-hampirlah puak-puak kafir kaummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak pesongkan engkau dengan helah-helah mereka daripada Al-Quran yang kami wahyukan kepada kamu. Supaya apa? Supaya kamu buat putar belik ke atas kenyataan yang sedia ada itu. Maka bila kamu buat kenyataan yang menepati dengan hawa nafsu mereka, tinggal Al-Quran, ketika itu wa idzal lattakhazuka khalila, kalau kamu buat benda tak berlaku, kalau, maka mereka akan ikut kamu, akan memberi kasih sayang kepada kamu, beri kepatuhan dan sebagainya lah. Yang penting benda itu tidak berlaku. Yang kita kena tahu, perkara yang diandai itu tidak berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam tafsir, ulama kata apa? Qala ba'du ahli ilmi. Sebahagian daripada ulama tafsir kata apa ni? Sebahagian ulama tafsir kata qarabu zalika fi zannihim. Ini baru sedap ayat dah. Hampir-hampir itu pada sangkaan mereka saja, bukan hampir sungguh, tapi pada sangkaan puak kafir, mereka hampir berjaya memperdayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun terdetik dalam hati Nabi, cuba nak layan mereka. Tapi kita ambil yang pertama lebih selamat, bahawa itu semua puak-puak kafir cuba nak memperdayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tak akan berjaya. Sebab Nabi duduk di bawah bimbingan, panduan daripada Allah Azza wa Jalla, bukan dia duduk keseorangan sebagaimana yang disangka oleh puak-puak kafir. Puak kafir dia ingat Nabi duduk seorang. Hak Nabi ajar ni hak dia sendiri. Kan, kita kata kamu jangan salah faham. Apa yang Nabi ajar itu daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang menetapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi kepada ayat yang 74. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan kalaulah tidak kami menetapkan engkau, yakni berpegang teguh kepada kebenaran, tentulah engkau sudah mendekati dengan menyetujui sedikit kepada kehendak mereka. Mana kalau tidak ada sabat daripada Allah Ta'ala, dia letak dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada siapa yang boleh pesong Nabi, tidak ada siapa yang boleh selewengkan Al-Quran ini, maka kita mengatakan apa dia? Mereka tidak akan maknanya mereka akan berjaya. Tapi benda itu tidak berlaku. Allah SWT sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu cerdik. Maka di sini Allah sebut lagi sekali bahawa
Bukan setakat itu saja, tapi perjalanan dakwah Nabi kana bi'ismatillahilah. Perjalanan Nabi itu penuh dengan bimbingan dan kawalan daripada Allah Azza wa Jalla kepadanya. Kawalan daripada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada siapa yang boleh kacau dia. Tengok dalam ayat dia kata, walaula an thabbatnaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal haqq. Kalau tidak kerana kami pasakkan hatimu itu memang tetap teguh di atas kebenaran, wa asamnaka minal khida' bihiyali qaumikal kufar, dan kami selamatkan engkau daripada hela-hela, tipu daya yang dibuat oleh kaummu, laqarabta an tamila ilaihim syai'an qalila. Maknanya hampir-hampirlah ada jugalah kamu macam nak berunding dengan mereka. Nak buat apa yang dikehendaki. Jadi di sini kata di para ulama tafsir, maknanya annaka kunta ala sadr rukun. Mu macam nak pergi berunding dengan mereka, nak pergi bincang. Sebab apa? Liquwwati khad'ihim, karena terlalu kuat tipu daya mereka, terlalu kuat. Wa shiddah ihtiyalihim, dan helah mereka yang terlalu kuat. Tapi dengan penjagaan kawalan daripada Allah Azza wa Jalla, Nabi kita tidak terbabas ataupun tidak tergelincir daripada landasan yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla ini. Kata di Ibnu Ashur, laula ifhamuna iyyaka wajhal haq. Kalaulah tidak kerana kami anugerahkan kepada kamu kepahaman mengikut jalannya benar, la khusya an taqtariba. Dibimbangi, takut-takut engkau coba nak berbincang dengan dia walaupun sedikit, nak rukun, maknanya nak pergi kepada. Tapi kata di para ulama luar, dia kata laula tu tadullu alam tina, dia panggil harful imtina, maknanya kalau tidak, maknanya kalau ada hak ni tak akan berlaku. Itu dia panggil tadullu alam tina syai' liwujudi ghairihi, maknanya kalau tidak kerana ni jadi gini. Contoh kita kata kereta ni terbabas, kalau tidak ada kerana penghadang ini sudah jatuh dalam gaung. Jadi oleh kerana ada, tak ada. Maka oleh kerana kami telah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbatnaka, telah teguhkan dia, telah sabatkan dia, maka tidak berlakulah perkara yang sedemikian. Tak perlu lagi kita cuba nak takwil, kita cuba nak orang panggil nak mencari satu jalan yang boleh nampakkan ada akan berlaku benda tu, kita kata tidak mungkin berlaku. Baik para jemaah sekalian, kita tengok kepada ayat yang seterusnya. Allah Ta'ala sebut, idzal la'azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Dan jika engkau melakukan yang demikian, lakukan yang mana? Ikut apa yang dikehendaki oleh puak kafir tadilah. Andai kata, kalau kamu buat, tentulah kami akan merasakan kesengsaraan yang berganda semasa hidup. Allahu Akbar. Maknanya kalau kamu pergi bertoleransi dengan puak kafir, luar daripada konteks yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla, kamu terima apa yang dicadangkan oleh mereka itu, la'azaqnaka, nasaya kami akan timpa ke atasmu azab yang berganda-ganda di dunia dan juga azab di akhirat. Sebab apa? Kata di Syekh Syangqiti, dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat, ay mislai azabal hayah fid dunya, dua kali ganda azab di dunia dan dua kali ganda azab ketika mati di akhirat. Sebab apa? Sebab orang yang baik, bila dia buat benda tak baik, maka dosa dia lebih besar daripada orang yang memang tak baik. Sebab itu berbeza. Orang yang langsung tak baik, memang dia tak baik dah. Tapi kalau orang baik buat, kita kata sukar. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, an Jarir bin Abdullah, Nabi sebut, hadis ni panjang, cuma saya ringkaskan. Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang menghidupkan dalam Islam ni satu cara melakukan kebajikan yang baik, fa'umila biha ba'dahu, orang pun buatlah, walaupun dia sudah tidak ada lagi orang ikut dia buat, maka kutiba lahu mithlu ajri man amila biha. Ditulis
pahala untuk kita. Berapa orang yang buat, semua orang akan ikut. Masya Allah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Tapi sebaliknya, siapa yang buat dalam Islam ni satu perjalanan yang buruk, fa'umila biha ba'dahu, maka orang pembuatlah lepas daripada itu, kutiba alaihi mislu wizri man amila biha, ditulis baginya dosa orang yang melakukannya. Makna setiap orang yang menjadi pelopor, hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim, setiap orang yang menjadi pelopor, kalau kita pelopor kebaikan, itu yang kita mengharapkan, yang kita nak sangat-sangat, kita jadi pelopor kebaikan. Maka orang, bukan makna kita reka ibadat sendiri, tapi sekurang-kurangnya kita kata kita menjadi pelopor. Macam hari ni kan, asalnya sedekah itu dibenarkan, disyariatkan, digalakkan. Tapi cara donation, cara kita nak kutip tu, jadi sekarang macam-macam orang buat, melalui internet lah, melalui jompe lah, macam-macam dia. Mana orang yang menghidupkan cara itu akan berpahala setiap kali orang sedekah. Itu maksud dia begitu. Jangan pula kita salah faham, hadis ni kita boleh lah reka-reka ibadat ya. Katalah, tidak ada, bukan begitu cara dia. Sehingga Nabi kata, wala yang kusumin auzarihim syai', tak kurang. Kalau yang pahala-pahala, kalau yang menjadi pelopor, penganjur berdosa, tak kurang dosa orang yang melakukan dapat 100 dosa, penganjur juga mendapat 100 dosa. Kita kata dua-duanya 100. Inilah yang sangat-sangat menakutkan kita para jemaah sekalian. Jadi berhati-hati kita, jangan jadi benda, jangan jadi pelopor kepada perkara yang tak baik. Nak jadi peloporlah benda-benda yang baik, kerana kita sangat untung berpahala, walaupun kita sudah tidak ada, tapi pahala kita berjalan. Maka dalam ayat ini, Allah kata, idzan la azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Mana oleh kerana mu ni orang baik, bila kamu pergi buat benda yang menyalahi peraturan Allah, maka Allah Ta'ala akan gandakan kesalahan itu. Sebab itulah kita selalu cakap, contohnya dosa kecil boleh jadi besar, mungkin dengan sebab kesalahan tu dibuat di tempat yang sekian, ataupun orang tu yang pembuat salah tu yang menjadi model kepada orang lain. Kita kata contoh, zaman kita hari ni, majlis perkahwinan lah, majlis perkahwinan ni, kadang-kadang rumah orang baik-baik, rumah pak imam, ustaz juga dianya kan, mak dia pun mak haji, tapi dia punya juru make up ambil orang pondan, ambil si jantan ni mari duduk make up, duduk monitor pengantin perempuan, duduk tukar baju dalam bilik. Kita kata ini mungkar besar. Ini kalau rumah orang jahil buat lain, tapi kalau rumah pak imam, pak haji yang buat, menjadi contoh pada orang lain. Dia kata, dia ni rumah haji tu saya jumpa baru ni, saya ambil dapat kad dia di situ. Maknanya kita kata jangan jadi pelopor kepada orang menghidupkan, menyuburkan perkara yang tidak baik kepada orang masyarakat. Baik, kita balik kepada cerita kita ni. Idzan la'azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau kamu buat juga, maka kita akan gandakan. Summa la tajidu laka alaina nasira. Ay summa la tajidu laka ya Muhammad nasiran yansuruka wa yamna'uka min azabina. Kemudian kamu tidak akan lagi dapat penolong, orang yang menghalang engkau daripada ditimpa azab kami. Wal'iyazubillah. Maknanya, kalau kamu buat juga, tak ada siapa nak tolong dah. Sekarang ni yang tolong kita siapa? Allah. Yang bantu kita, yang jaga kita siapa? Allah. Tapi kalau kamu buat benda yang tak baik, Tuhan berlepas diri, Tuhan tak ambil peduli dengan kau lagi, maka siapa yang akan membela kamu? Tidak ada siapa yang membela kamu. Allahu Akbar. Tengok, summa la tajidu alaina bihi nasira. Semasa mati, kemudian engkau tidak beroleh seorang pun penolong terhadap hukuman kami. Tak ada siapa yang bantu kamu. Tengok nota di bawah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa jika tidaklah kerana pertolongannya dan perlindungannya, tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terpengaruh sedikit kepada tipu daya kaum kafir musyrik itu. Dan akibatnya baginda akan ditimpa azab berganda-ganda semasa hidup dan juga semasa mati.
Jika Nabi demikian keadaannya, maka kalau Nabi keadaannya begini demikian, maka umatnya yang beriman dituntut merenungkan hal ini dan jangan lalai daripada memohon perlindungan Allah Azza wa Jalla pada setiap masa, supaya tidak dipengaruhi oleh tipu daya syaitan-syaitan zamannya. Wa'udzubillah. Jadi kalau Nabi pun diberi amaran, diperingatkan yang begini kuat, kita umat dia sudah tentu wajib atas kita beringat dan mengambil langkah-langkah yang lebih baik, yang lebih kuat lagi. Sebab kita tidak ada wahyu, kita tidak ada penjagaan terus. Jibril datang contohnya, tapi maka kita kena belajar. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasunaka وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan sesungguhnya mereka hampir-hampir berjaya mengganggumu daripada tinggal aman di bumi Mekah, dengan tujuan mereka dapat mengusirmu dari negeri itu. Maknanya puak kafir dia suka sangat, dia nak supaya dia attack Nabi, supaya Nabi kita keluar daripada Mekah. Mereka sebenarnya nak mengeluarkan Nabi SAW, tapi sukar juga bagi dia. Sebab Nabi ada keluarga dia, ada anak beranak. Di peringkat awalnya, Abu Talib ada dalam kabinet Quraisy. Maknanya apa-apa kes pun kena bincang sekali dengan Abu Talib. Jadi Abu Talib kata, anak saudara saya tu, kalau kamu nak keluarkan dia, biar saya bincang dulu. Aku bagi nasihat dia, aku berunding dengan dia. Masalah apa yang apa ni yang tak boleh nak bincang, maka terhenti begitu saja. Tapi bila sampai masanya Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya Allah yang arahkan supaya Nabi kita keluar. Andainya, tengok dalam ayat ini bahaya sekali. Andainya mereka yang halau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, apa jadi? Wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Dan jika berlaku demikian, mana puak kafir bersepakat halau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah, maka mereka tidak akan tinggal di situ sesudahmu melainkan sedikit masa saja. Apa maksud dia? Tengok 665. Yakni Allah Taala menerangkan bahawa kaum musyrik Mekah sedang merancangkan rancangan jahat untuk menyusahkan baginda dengan tujuan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan tanah airnya. Oh, dia ada buat perancangan supaya Nabi kita tinggal. Lalu diberi amaran, jika mereka lakukan yang demikian, tentulah mereka akan ditewaskan sesudah itu. Maknanya kalau menghalau, Allah Ta'ala akan jatuhkan hukuman sebagaimana yang telah berlaku kepada siapa? Kepada umat-umat yang terdahulu. Jangan besar kepala, jangan duduk besar kepala sangat. Baik, ayat ini, ayat 75, Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita tentang bagaimana puak-puak musyrikin cuba nak pujuk Nabi secara lembut, dengan helah-helah dia kan. Dia mari pujuk, hari ni aku sembah Tuhanmu, esok kau datang tempat aku. Itu dia panggil, kalau zaman kita agak pluralisme lah, pluralism. Maknanya bolehlah tukar-tukar kan. Hari ni orang duduk sibuk dengan orang-orang yang orang Kristian nak tulis nama Allah juga pada Tuhan dia Allah. Kita kata kalau nak tulis nama Allah, beriman dengan Allah lah. Dah kamu percaya dengan Isa tu sebagai anak Tuhan dan sebagainya, tak usah duduk panggil Allah, sebab Allah ni sifat dia lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi kalau kamu salah guna orang, guna Allah tapi untuk Tuhan yang kamu i'tiqad ada anak, ada, kita mengatakan ini salah tempat. Baiklah, isu ini sedang diperbincangkan oleh para ulama dalam negara kita. Mudah-mudahan kita doakan ada yang terbaiklah untuk kemaslahatan umat Islam di negara ini.
mengikut apa yang perlembagaan dan kedudukan undang-undang dan juga kedudukan syariat Islam itu sendiri. Kalau undang-undang tinggi setara mana pun, kita jangan lupa, kita sebagai seorang Islam, undang-undang syariat Islam lebih tinggi daripada undang-undang yang dicipta oleh mana-mana pembesar-pembesar atas dunia ni manusia. Kita kata semua tu kecil belaka. Baik, para jemaah sekalian. Maka jika berlaku demikian, maka dia akan dihalau. Jadi asalnya mereka mari cuba-cuba, orang Kelantan kata nak kecek ni maknanya berunding lah. Mau mari tempat aku sekali, aku pergi tempat kamu, contohnya. Tapi tak berjaya. Dengan penjagaan daripada Allah Azza wa Jalla, maka mereka menggunakan kekerasan. Selepas daripada itu mereka gunakan kekerasan. Wa in kadu la yastafizunaka minal ard. Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tak dengar juga, kerah kepala juga, degil juga, nak ikut juga yang kamu tu, kami akan keluarkanmu daripada bawah Mekah. Mu tak boleh duduk sini. Kan kita ni banyak juga lagu tu kan. Kalau ada orang yang kita tak setuju, boleh keluar dari Malaysia. Maknanya cerita boleh keluar dari Mekah ni sudah diguna oleh puak Quraisy di zaman itu. Puak Quraisy zaman itu telah pun menggunakan pendekatan boleh keluar dari Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada juga istilah-istilah yang ada itu. Tapi kita kena ingatlah, Nabi tak akan keluar kalau setakat digertak oleh puak kafir. Bila Nabi SAW keluar, apabila datangnya perintah Allah Azza wa Jalla supaya berhijrah, maka ketika itu Nabi kita keluar. Nampaklah dengan kepungan puak Quraisy ketika Nabi berada di rumahnya, ketika Rasulullah SAW berada dalam gua Thawr, Quraisy datang mengelilingi gua sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu rasa cemas kan. Cemas. Kita tak kata juga, depan mata kita nampak ni belegar kaki puak-puak Quraisy duduk kat luar ni. Abu Bakar kata apa? Nampak macam resah Sayyidina Abu Bakar. Ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri apa? Beri kata-kata semangat yang menunjukkan keimanan yang jitu. Nabi kata apa? Ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Abu Bakar, apa yang kamu nak sangka? Kita berdua dalam gua, tapi Allah bersama dengan kita. Ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Apa yang kamu nak sangka? Kita berdua di sini, Allah bersama dengan kita. Maka pada ketika itu jangan bimbang, jangan takut. Walaupun mereka jenguk dalam gua, mereka tak nampak. Kalau mereka jenguk sekali masuk dalam gua pun dia tak nampak kita. Dengan apa? Dengan izin, dengan penjagaan daripada Allah Azza wa Jalla. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Kan? Allah Taala sebut dalam surah, kami jadikan depan mereka ada tutupan. Maknanya kalau dia masuk dalam gua pun dia tak akan jumpa. Itu semua tu dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar, bahawa inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar, suatu sebutan kata orang kalau dipasak atas bukit bergoncang. Ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Apa yang kamu nak sangka kita berdua di sini, Allah bersama kita. Jadi Abu Bakar tenang. Orang kafir duk pusing-pusing pun tak jumpa cari. Kita mengatakan itulah kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik, mereka nak usahakan. Kemudian selepas Nabi kita berjalan, dikejar lagi oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dikejar pula. Ada lagi yang mengikuti. Untuk apa? Untuk menangkap. Sebab Quraisy telah mengeluarkan satu kenyataan, siapa dia boleh tangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup atau mati, 100 ekor unta dia punya bajet. Tapi apa boleh buat? Suraqah kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu paginya musuh. Tengah hari dia telah menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nak cerita panjanglah tentang hijrah di sini para jemaah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam kuliah saya. Apa dia kuliah kita? Tajuk dia Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
durusun wa ibar. Maka Allah Ta'ala sebut di sini amaran keras kepada puak kafir. Andainya mereka buat, apa dia? Kalau mereka halau juga kamu, ataupun walaupun Nabi SAW keluar dengan berhijrah, dengan cara hijrah, wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Dan jika berlaku demikian, maka mereka tidak akan tinggal di situ sesudahmu melainkan sedikit masa sahaja. Jika berlaku demikian, mereka akan tinggal di Mekah sekejap je. Mau akan datang azab. Tengok nota di bawah. 665. Allah SWT menerangkan bahawa kaum kafir Quraisy, kaum kafir musyrik sedang merancangkan rancangan jahat untuk menyusahkan baginda dengan tujuan baginda keluar meninggalkan tanah airnya, maka lalu diberi amaran. Jika mereka melakukan demikian, tentulah mereka akan ditewaskan sesudah itu. Kata di para ulama, wa qad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika muhajiran. Mana selepas daripada perancangan jahat. Di mana mereka buat perancangan ini? Dia buat satu tempat persidangan untuk Quraisy, nama dia Darun Nadwah. Nama Darun Nadwah. Di mana Darun Nadwah ni bahasa Syekh Mubarak Furi dalam Ar-Rahiq Al-Maktum, dia kata parlimen Quraisy. Maknanya perancangan jahat diputuskan di mana? Di parlimen Quraisy yang menetapkan bahawa Nabi SAW mesti dibunuh ataupun dibunuhlah, keputusan terakhir. Maka Nabi SAW keluar sebagai muhajiran, maka seolah-olah walaupun Nabi diarahkan oleh Allah supaya berhijrah, tapi cara itu macam mereka yang mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama Nabi kita keluar, tahun yang pertama relax, tahun yang kedua bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun yang kedua berlakunya Ma'rakatu Badar Al-Kubra, berlakunya peperangan Badar. Bila berlaku peperangan Badar, 70 orang pembesar Quraisy, perancang-perancang yang duduk ahli-ahli majlis parlimen Quraisy tadi, Abu Jahal dan geng-geng dia, laku hatfahum, mati bergelempangan di mana? Di Badar. Kemudian mayat mereka Nabi kita campak dalam telaga dekat situ. Maka tamatlah cerita dia. Allah sebut di sini lagi, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Demikianlah peraturan kami yang tetap mengenai orang-orang yang telah kami utuskan sebelummu dari rasul-rasul kami. Maknanya orang dulu-dulu pun lagu ni keadaannya. Dan engkau tidak akan dapati sebarang perubahan pada peraturan kami yang tetap itu. Jadi kalau orang dulu kena, orang sekarang pun yang menghalau Nabi SAW juga akan kena. Tengok nota di bawah. Nota 666. Peraturan Allah yang tetap terhadap segala kaum kafir yang mendustakan dan menyakiti rasul-rasulnya ialah mereka akan dibinasakan setelah rasulnya keluar meninggalkan mereka. Kan kita tahu dah. Lut contohnya. Allah Ta'ala mari malaikat mulu keluar daripada kampung ni sebelum subuh. Orang ni keluar. Maknanya yang pentingnya keluar je Nabi, mereka akan binasa dalam masa yang sedekat. Cuma Nabi kita ni oleh kerana dia panggil bukan mereka keluar secara direct sangat, maka Allah tangguhkan mereka sehingga setahun Nabi kita hijrah Rabiul Awal tahun yang pertama kan. Jadi lebih kurang setahun 6 bulan. Dekatlah, mana setahun setengah barulah sampai tempoh yang dijanjikan oleh Allah untuk membinasakan mereka. Dalam pada itu, kerana Nabi Muhammad SAW Nabi yang membawa rahmat, maka kaum musyrik Mekah yang menentang baginda dan menyakitinya tidak dibinasakan punah ranah. Itu sedap ayat dia. Tidak dibinasakan secara punah ranah seperti yang terjadi kepada kaum-kaum kafir yang lain yang telah lalu, tetapi mereka telah menderita kesengsaraan dan kehinaan kerana ramai di antaranya
terutamanya ketua-ketua mereka telah dibunuh di dalam peperangan Badar 70 orang dan ditawan seperti yang telah berlaku dalam medan perang Badar dan medan-medan perang yang lain. Tapi kita kata pukulan maut yang terawal yang dikenakan ke atas mereka dalam peperangan Badar. Sebab itulah makrakah yang besar yang berlaku pertama kali secara bertembung secara direct di antara Nabi SAW dengan tentera Abu Jahal. Tentera Abu Jahal berlaku di peperangan Badar. Jadi kita kata itulah tempoh yang Allah SWT berikan kepada Quraisy hanya 1 tahun setengah lebih kurang. Begitulah para jemaah sekalian, Allah SWT yang maha berkuasa, Allah SWT yang maha kaya, apabila dia berjanji untuk membantu hamba-hambanya, maka pertolongan itu akan sampai. Tapi kita kena ingat, bantuan Allah Ta'ala itu, perjanji Allah Ta'ala ditunaikan apabila kita menunaikan janji yang tersebut. Baiklah, kesimpulan daripada apa yang kita bincang di sini, walaupun secara ringkasnya, iaitu Allah Ta'ala, ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan beberapa pengajaran dan hukum. Yang pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menghadapi banyak tipu daya puak musyrikin di Mekah dan berbagai helah putar belik mereka. Di antaranya mereka cuba nak ubah kefahaman tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka cuba nak mengeluarkan Nabi daripada kampung halamannya di Makkah Al-Mukarramah. Tapi percubaan untuk menukar wahyu itu, tadilah yang saya sebut contoh tadi, toleransi yang melampau itu, maka tidak berjaya. Tapi sama juga mereka cuba nak mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah juga tidak berjaya di peringkat awalnya. Maka dengan izin Allah Azza wa Jalla mereka berjaya. Nabi kita berhijrah, tapi tak lama hijrah pusing balik untuk mengambil Makkah Al-Mukarramah. Pada waktu itulah orang panggil Qasimatuz Zahr, kata orang patah belakang puak kafir Quraisy ni. Apa sebab patah belakang dia? Sebab bila Nabi pusing balik ke Mekah, tengok, ini dari sudut fakta sejarah. Peperangan Badar Ramadan tahun yang kedua. Tahun yang ketiga mereka serang Madinah, peperangan Uhud, dan mereka berjaya. Lebih kurang sama, 70 orang syuhada, orang Islam mati syahid. Tahun yang keempat khilaf ulama. Tapi yang ramai ahli siyar kata tahun yang kelima berlakunya peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab, mereka datang dengan 10,000 tentera sehingga Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabat macam nak buat. Maka Nabi diminta oleh Salman Al-Farisi supaya menggali parit. Itu nama dia Khandaq. Peperangan Khandaq arti peperangan parit, ataupun Ahzab, peperangan yang dihadiri oleh barisan pakatan bersekutu. Segala kapi-kapi yang ada sekitar Mekah tu bersatu untuk lawan Nabi SAW. Nama dia Ahzab. Kemudian apa lagi? Tahun yang ketujuh berlakunya, tahun yang keenam Nabi kita pergi Mekah, mereka sekat, tak bagi masuk. Dapat melakukan perjanjian Hudaybiyah. Tahun yang ketujuh Nabi pergi Khaybar. Tahun yang ke-8 berlakunya pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan. Maknanya tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 tahun kemudian tamatlah episod pemerintahan Quraisy di Mekah. Nabi kita balik. Iza ja'a nasrullahi wal fath, inna fatahna laka fatham mubina. Maka Nabi kita ambil Mekah daripada Quraisy. Ketika itulah orang panggil patah belakang lah. Dalam bahasa istilah Arab yang menarik, dia panggil Qasimatuz Zahr. Maknanya patah belakangnya puak Quraisy. Sebab apa patah belakang? Habis lenyap habis dah dia punya negeri, dia punya kesyirikan telah diambil, dibersih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang baqiyatun nas, manusia yang ada lagi, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk agama Allah Taala itu berduyun-duyun. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah sejarah ringkas ataupun perbincangan ringkas yang kita boleh ambil. Yang penting bagi kita, iaitulah perjuangan Islam ini mesti diteruskan. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW mesti kita perjuangkan, walaupun ditentang oleh mana-mana penentang. Menjadi sunnatul haya,
sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala, setiap yang membawa benda islah akan ada makhluk perusak yang akan menghalangnya. Jadi kita jangan peduli makhluk, selagi setakat mana yang kita mampu, kita buat kerja. Yang kita tak mampu, kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala nak lantik siapa pula, Allah Ta'ala nak angkat siapa, yang akan menyambung tugas-tugas tersebut, itu duduk di bawah bidang kuasa Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi siri yang akan datang dalam ayat yang ke-78, aqimis salata lidulukis syamsi, iaitu tentang waktu salat. Dan beberapa ayat lagi kita bincang dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.